Singapura sedang meneroka usaha baru menjadikan penjagaan hospital besar swasta agar lebih dimampui para pesakit. Kementerian Kesihatan mengundang pengendali-pengendali jagaan kesihatan swasta supaya mengambil bahagian dalam perundingan untuk membangunkan model baru hospital besar atau hospital akut yang bukan mencari keuntungan. Model ini diteroka sedang permintaan bagi khidmat jagaan kesihatan dijangka melonjak ekoran penduduk semakin menua. Ini sekaligus akan memerlukan lebih banyak pilihan katil hospital pada harga dimampui. Di bawah model baru ini, keuntungan yang diraih akan dilaburkan semula ke dalam pembangunan hospital berkenaan. Institusi-institusi juga boleh memilih untuk menggunakan keuntungannya untuk amal. Kriteria lain termasuk memastikan penjagaan juga berpatutan untuk pesakit dan menyediakan katil hospital akut yang diberi subsidi. MOH mengundang rakan-rakan industri supaya memberikan maklum balas mengenai cadangan tersebut serta mencadangkan idea bagaimana ia boleh dicapai. Perundingan akan berlangsung sehingga April ini. Hakim Besar Sundaresh Menon mengumumkan Mahkamah Keadilan Keluarga menubuhkan 3 division kepakaran yang memberi tumpuan kepada golongan rentan. Hakim-hakim khusus akan mendengar kes-kes membabitkan belia, perintah perlindungan atau perintah penyaraan. Khidmat baru bagi penyelesaian pertikaian alternatif juga diwujudkan. Ini bermakna lebih daripada satu huraian seperti pengantaraan dan penilaian neutral boleh digunakan ke atas aspek berbeza sesuatu pertikaian. Semua itu antara usaha mempertingkat lagi akses kepada keadilan. In tandem with efforts to enhance access to justice, we are innovating our systems, processes and hardware and striving to foster an organizational culture in which our judges, judicial officers and court administrators are committed to securing the fair and efficient administration of justice for all users. Semasa membuka tahun guaman baru, Hakim Besar turut berkongsi maklumat terkini daripada Jawatan Kuasa Etika dan Piawaian Profesional yang ditubuhkan tahun lalu. Menurut satu tinjauan, hanya 1 daripada setiap 10 peguam melalui program bimbingan berstruktur. 2/3 pula merasakan bahawa mereka boleh diberi kefahaman lebih baik berhubung piawai profesional. Kementerian Undang-Undang menyarankan pembaruan dilaksanakan terhadap pendidikan undang-undang di negara ini. Ia dikemukakan oleh sebuah pasukan pakar meliputi bidang kehakiman, pemerintah dan sekolah undang-undang. Antara saranannya termasuklah supaya diperluas lagi bidang pengajian bakal peguam serta membantu para peguam mengikuti tren global supaya Singapura kekal sebagai hub guaman. Sekolah-sekolah undang-undang disaran agar mengajar lebih banyak konsep undang-undang sivil yang digunakan di negara-negara lain seperti China dan Indonesia. Ini akan membolehkan para peguam tempatan mengambil kes-kes rentas sempadan dengan lebih baik lagi. Kemahiran-kemahiran penting seperti perakaunan dan membaca data juga perlu bagi membantu para peguam memenuhi keperluan pelanggan. Satu lagi saranan adalah mewajibkan latihan amali atau internship buat semua mahasiswa undang-undang. Terdapat juga cadangan bagi memastikan bahawa peguam mapan turut dibantu menimba kemahiran-kemahiran baharu. Para karyawan bersekutu dalam bidang undang-undang pula perlu disokong untuk menjadi peguam. Dalam pada itu, para pemain industri guaman akur bahawa saranan-saranan yang dikemukakan itu sedang kes-kes menjadi lebih rumit. Institusi-institusi juga sudah memperkenalkan inisiatif-inisiatif baru demi membantu para karyawan memenuhi keperluan masa hadapan industri tersebut. Sekolah Undang-Undang Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura SUSS ditubuhkan untuk melatih lebih ramai peguam dalam bidang keluarga dan jenayah. Dekannya berkata, kerja guaman kini menjadi berbilang disiplin, lantas memerlukan pelbagai kemahiran. Bagi membantu para penuntut menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa, sekolah tersebut kini menawarkan kursus di luar bidang guaman. A lawyer must be able to understand more than just law. So, for example, I'm training our students in my law school to learn social work because when they help families, they need to understand how sociology and social work and psychology works.
So I think it's a mindset change. Bagi para peguam pula, anggota Akademi Undang-Undang Singapura kini akan menerima $250 setiap tahun berbanding $35 sebelum ini bagi mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Mereka boleh menggunakan dana itu untuk menghadiri persidangan, mengakses buku elektronik dan menjalankan kajian guaman. Menurut akademi itu, langkah tersebut akan membantu para anggotanya mengikuti trend terbaru dalam industri berkenaan. Para pemain industri menjangkakan bahawa kesan saranan-saranan yang dikemukakan akan dapat dilihat selepas tempoh 5 tahun. Usaha tersebut, tambah mereka, amat berguna kerana ia memastikan agar rakyat Singapura terus mempunyai akses kepada nasihat guaman yang bermutu tinggi. Pengurangan pelancaran penjualan flat BTO tahun ini akan memberi para pemohon lebih banyak pilihan bagi setiap pusingan pelancaran. Sebilangan penganalisis percaya bahawa dengan mengadakan 3 dan bukan 4 pelancaran BTO, para pembeli flat juga akan mempunyai lebih banyak masa untuk menimbangkan pilihan-pilihan yang mereka ada. HDB menyatakan ia akan menjual 19,600 flat BTO tahun ini. Lebih 2,800 daripadanya mempunyai masa menunggu lebih singkat, iaitu kurang 3 tahun. Ini sekitar 4 kali lebih banyak daripada tahun lalu di mana terdapat lebih 730 flat dengan masa menunggu sedemikian. HDB juga sedang berusaha mengurangkan masa menunggu tidak lebih 4 tahun bagi 75% flat yang dilancarkan tahun ini. Kadar ini lebih tinggi berbanding tahun lalu. Pelancaran flat-flat BTO tahun ini akan dilakukan pada bulan depan, Jun dan Oktober. Klasifikasi baru flat kepada standard, plus dan prime pula akan mula dilaksanakan semasa penjualan pada Oktober ini. Sesetengah penganalisis percaya bahawa apabila pelancaran BTO terlalu dekat, lebih sukar untuk pembeli membuat keputusan. Dan itulah mungkin sebabnya kadar permohonan jatuh dalam 2 pelancaran sebelum ini. I think by spacing the BTO exercise too closely, I think this will affect the decision of applicant. So this new policy to spread out this BTO exercise to 3 times, I think allow potential applicant to have more time and to be able to think more carefully before they make the decision. 7 stesen MRT Singapura akan menampilkan karya-karya seniman tempatan sempena Minggu Seni Singapura yang sebahagian daripada usaha Majlis Seni Kebangsaan NAC dan Penguasa Pengangkutan Darat LTA untuk mendekatkan seni kepada masyarakat. Sekiranya anda menaiki MRT di laluan Timur Laut, misalnya anda akan melihat kata-kata mutiara ini yang sering anda dengar daripada ibu bapa atau mungkin datuk nenek. Karya ini melibatkan 4 seniman dan 30 penduduk dari kawasan Tampines Changkat untuk menciptanya. Saudara Parlimen akan bersidang esok dan antara yang akan dibentangkan ialah pindaan kepada rang undang-undang Akta Pentadbiran Hukum Islam (AMLA). Rang baru itu akan dibentangkan Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam. Juga akan dibentangkan ialah kenyataan Menteri berhubung tuduhan yang dikenakan terhadap agensi sekitaran kebangsaan NEA dan 2 pekerjanya berhubung insiden letupan di loji pembakaran sampah Tuas. 2 pekerja NEA maut dalam kejadian itu. Para anggota Parlimen juga memfailkan soalan berhubung isu perumahan. Ini termasuklah isu-isu aduan dan pertikaian antara jiran serta soal mengurangkan had pendudukan rumah sewa dan kesannya.